Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod ini kita akan bincang bagaimana kita menghitung pendapatan negara um, dengan menggunakan kaedah nilai ditambah atau nilai tambah bagi mengelakkan masalah double counting atau perhitungan dua kali. Okey, kita lihat contoh. Kita diberi contoh sini, saya ambil daripada sebuah buku. Contoh di situ, ini adalah pengiraan nilai tambah bagi kerusi, bagi pembuatan kerusi. Dia akan untuk menghasilkan satu kerusi, dia akan melalui proses kita panggil kegiatan pengeluaran yang berbeza sehingga akhirnya menjadi kerusi. Sebab dalam kita menghitung pendapatan negara, kita hanya menghitung nilai barang akhir, iaitu kerusi yang dibeli oleh pengguna akhir atau dibeli oleh isi rumah. Jadi sebelum kerusi menjadi kerusi, dia akan melalui proses-proses pelbagai daripada sumber yang asal, daripada sumber yang kita sebut sebagai sumber natural resources, sumber dah jadi. Okey, kita lihat kegiatan. Ini adalah andaian sahaja. Kegiatan yang membalak, kemudian kegiatan menggergaji kayu balak tadi, kemudian menghasilkan kayu papan misalnya, kemudian kegiatan membuat kerusi, dan akhir sekali kegiatan menjual kerusi secara runcit. Bagi setiap kegiatan dia menghasilkan barang. Okay, setiap kegiatan tadi menghasilkan output tertentu dan output tersebut dijual kepada pembeli, iaitu pengilang yang akan menggunakan output tadi menjadi input untuk perkilan tersebut. Okey, dan setiap output dia ada nilai tersendiri. Kita tengok di situ 200, 300, 500, 600 dan 1100 adalah nilai-nilai output yang dihasilkan oleh pengilang ataupun pengusaha pada setiap peringkat ataupun jenis kegiatan pengeluaran. Dan untuk menghasilkan output yang bernilai sedemikian, pengusaha atau pengilang akan menggunakan input, kan? Dan kita mengandaikan untuk kegiatan yang pertama itu membalak, kan? Jadi kita mengandaikan kegiatan membalak itu kos input kayu balak itu untuk kegiatan pengeluaran membalak adalah kosong. Kita andaikan sahaja. Okay, boleh jadi dalam peperiksaan sebenar mungkin bukan kosong tapi ada nilai tertentu. Tapi di sini kita andaikan kosong. Tapi kegiatan pembalakan itu menghasilkan output iaitu kayu balak, dan output itu dijual pada harga 200. Itu andaian sahaja, kan? 200. Bukan kita melihat per metrik tan, per ukuran tertentu. Kita tak melihat andaian tersebut. Ini untuk satu unit tertentu sahaja, okey? Berharga untuk unit-unit tertentu yang kita tak bincang tentang berapakah beratnya, panjangnya, lebar dan sebagainya. Itu kita tak melihat andaian tu. Kita melihat bahawa semua kayu balak yang dihasilkan itu bernilai 200. Okey, kayu balak ini menjadi input, kan? Kalau kita lihat cost input itu, apabila ia jual berharga 200 tadi menjadi input kepada kegiatan pengusaha yang terlibat dalam kegiatan menggergaji kayu untuk menjadi kayu gergaji. Okey, jadi kosnya 200. Kos 200 itu bersamaan dengan nilai keluaran kayu balak tadi berharga 200. Dan dia menghasilkan, pengusaha ini menghasilkan kayu gergaji bernilai 300. Okey. Dan 300 kayu gergaji ini akan dibeli oleh pengusaha kayu papan. Dan kosnya adalah 300 dan menghasilkan kayu papan bernilai 500 dan dibeli oleh pengilang yang buat kerusi, dan menjadi kos pengilang buat kerusi sebanyak 500, dan pengilang buat kerusi menghasilkan output kerusi berharga bernilai 600. Dan peruncit akan membeli kerusi-kerusi tadi yang dihasilkan oleh pengilang kerusi. Jadi kos yang dihadapi oleh peruncit adalah 600, dan peruncit menjualkan kerusi yang sama pada harga 1100. Jadi setiap peringkat itu dia ada peningkatan dari segi nilai. Jadi peringkat kalau kita tengok yang pertama itu 200 sebab kos inputnya adalah kosong. Kemudian menjadi 100 sebab kos inputnya
200, sedangkan yang hasil nilai hasil yang output yang dihasilkan adalah 300. Wujud peningkatan sebanyak 100, kemudian 200, kemudian 100, kemudian yang terakhir adalah 500. Jadi kita jumlahkan tambahan nilai. Jadi sebut nilai tambah itu adalah penambahan nilai disebabkan oleh proses pengeluaran. Okey. Jadi 200, 100, 200, 100, 500 dan jumlah keseluruhan nilai ditambah ini adalah 1100. Okey. Dalam perhitungan pendapatan negara, pendekatan output atau pendekatan keluaran ni, jadi dia hanya melihat sebut nilai semua keluaran, walaupun formulanya merujuk pada nilai nilai semua semua output, nilai semua barang dan perkhidmatan akhir. Dia sebut ada elemen akhir di situ, tapi sebenarnya dari segi operasinya sukar untuk kita menentukan sama ada kerusi yang kita ingin nilaikan itu boleh jadi kerusi yang dijual oleh pembuat kerusi, boleh jadi kerusi yang dijual oleh peruncit kerusi. Jadi kalau kita mengambil nilai kerusi yang dijual oleh peruncit kerusi, jadi nilainya 600. Kalau kita ambil yang kerusi yang dijual oleh peruncit kerusi 1100. Jadi kalau kita jumlah keseluruhan, jadi boleh jadi kita akan dapat 1700. Itu contoh kan. Jadi kesukaran untuk menentukan kerusi itu sama ada ia barang akhir sebagaimana yang dijual oleh peruncit, boleh jadi barang intermediate, iaitu kerusi yang dijual oleh pembuat kerusi. Okay? Dia adalah barang intermediate, menjadi input kepada peruncit kerusi. Okey, jadi kita mencampurkan keseluruhan nilai ditambah, kita akan dapat 1100, dan 1100 ini yang kita peroleh ini sebenarnya bersamaan dengan nilai barang akhir. Jadi kesukaran kalau kita menggunakan nilai barang akhir, jadi sukar kalau oleh kerana wujud kesukaran untuk menentukan boleh jadi kerusi itu sebenarnya masih dalam peringkat nombor 4 bukan nombor 5. Jadi kita sukar untuk menentukannya. Jadi kita gunakan pendekatan nilai tambah yang mana jumlah nilai tambah ini akan sama dengan nilai barang akhir, iaitu nilai kerusi pada peringkat peruncit. Sebab pada peringkat peruncitan ia menjual barang ini kepada isi rumah yang menjadi pengguna akhir. Okey, double counting di mana? Okey. Biasanya kalau kita lihat dalam buku-buku, dia melihat double counting itu berlaku apabila kita menjumlahkan keseluruhan ini. Kita akan dapat satu angka double counting. Tapi sebenarnya kan, kita boleh jadi kita menjumlahkan sebahagian pun boleh jadi double counting. Itu yang sebenarnya. Tapi dalam praktikalnya, iaitu apabila kita lihat dalam buku-buku, bila sebut double counting, okay, dia mengukur, dia mencampurkan keseluruhan ini. Kenapa begitu? Boleh jadi kayu balak yang dijual oleh pembalak boleh jadi dibeli oleh isi rumah. Kenapa? Boleh jadi isi rumah memerlukan kayu balak untuk membuat tiang rumahnya. Itu boleh jadi lah kan? Boleh jadi. Itu contoh yang agak pelik lah sekarang. Mungkin setengah orang yang agak pelik kan, menggunakan kayu balak sebagai tiang rumah. Ini contohnya kan. Boleh jadi papan yang dijual oleh pengguna papan dibeli oleh pengguna akhir. Maka papan yang dibeli oleh pengguna akhir adalah barang akhir. Tetapi papan yang dibeli oleh pembuat kerusi adalah barang perantaraan. Okey. Jadi sukar untuk kita menentukan bagaimana nak dikatakan double counting tu. Jadi maka secara praktikalnya lebih senang adalah dengan menjumlahkan semua nilai keluaran. Okey, 200, 300, 500, 600 dan 1100, kita akan satu angka kan. Dan angka itu disebut sebagai satu nilai yang berlaku, dan nilai itu didapati agak jauh lebih besar daripada jumlah nilai tambah. Dan kita dapati bahawa kalau kita menggunakan angka ini sebagai ukuran untuk mengukur pendapatan negara, kita akan menghadapi masalah perhitungan dua kali. Dan kalau kita ambil juga, maka kita dapati bahawa
jumlah pendapatan negara terlebih anggar. Sebab ini angka ini lebih besar daripada angka ini. Okey. Okey, itu cerita tentang penerangan tentang perhitungan dua kali dan kaedah nilai tambah kan. Yang okey, perkara yang seterusnya. Okey, step yang seterusnya yang perlu kita tahu adalah kita nak faham tentang sektor. Okey. Berdasarkan 5 kegiatan ini akan melalui sektor ekonomi yang berbeza. Okey, sektor yang pertama adalah sektor yang menggunakan input daripada natural resources, dari sumber alam. Jadi kita lihat 5 kegiatan ini, kita dapati bahawa nombor satu ini adalah sektor pertama. Sebab inputnya daripada sumber alam. Manakala sektor yang kedua iaitu sektor yang menggunakan input yang dihasilkan oleh sektor lain. Jadi peringkat kedua, peringkat ketiga dan peringkat keempat ini adalah sektor kedua. Sebab sektor ini menghasilkan output dengan menggunakan input daripada sektor lain. Jadi menggergaji menggunakan input kayu balak. Menghasilkan kayu papan menggunakan input daripada kayu gergaji. Membuat kerusi menggunakan input daripada kayu papan. Jadi setiap 2, 3, 4 ini menghasilkan output berbeza. Iaitu menghasilkan kayu gergaji, kayu papan, kerusi, output yang berbeza dan mereka menggunakan input daripada sektor lain. Maka kita boleh sebut bahawa sektor itu adalah sektor kedua. Manakala yang terakhir ini, yang kelima ini adalah disebut sebagai sektor ketiga. Sektor ketiga. Sektor ini tidak menghasilkan output baru. Output dalam bentuk barang tangible. Tidak menghasilkan barang baru. Sektor ini menyumbang. Sektor ketiga menyumbang dalam bentuk kita panggil perkhidmatan. Menyumbang dalam bentuk perkhidmatan seperti pengangkutan, peruncitan dan lain-lain. Dalam kes ini peruncitan. Okey, maksudnya peruncitan itu dalam bentuk perkhidmatan. Sebab itu sektor ketiga ini adalah sektor perkhidmatan. Sektor ini tidak menghasilkan barang baru, tapi kita panggil menyumbang dalam bentuk penciptaan perkhidmatan. Jadi kalau maksudnya daripada 4 ke 5, kerusi yang dihasilkan adalah sama. Tetapi mungkin pada peringkat yang kelima adalah kerusi telah diberi pembukusan, pelabelan dan sebagainya yang menyebabkan wujud peningkatan nilai kerusi. Yang kalau sebelumnya berharga 600 tapi sekarang nilai kerusi berharga 1100. Okey, itu dari segi sumbangan. Jadi kita nampak kat sini ada sumbangan. Jadi kalau kita lihat berapa banyak sumbangan sektor-sektor ini kepada nilai ditambah dari segi saiz nilai dari segi nilai. Kalau sektor utama ini ada satu saja, bermaksud keseluruhan nilai tambah yang dicipta oleh sektor pertama adalah 200. Untuk sektor kedua kita ada 100, sektor kedua 100 campur 200 campur 100. Jadi keseluruhannya adalah bersamaan 400. Manakala sektor yang ketiga ini ada satu sahaja, iaitu menyumbang sebanyak 500. Okey, jadi keseluruhannya adalah 1100. Okey. Kalau kita bincang tentang peratusan sumbangan, kita tahu keseluruhan nilai tambah adalah 1100 dan kita ada sektor pertama tadi bersamaan 200 nilai yang dicipta, sektor kedua 400 dan sektor ketiga adalah 500. Jadi kalau kita nak hitung berapakah sumbangan dalam bentuk peratusan, jadi sumbangan sektor pertama, sektor pertama adalah 200 bahagi dengan 1100 diharap dengan 100% untuk kita tahu berapa kadar sumbangan sektor pertama dalam nilai tambah ini. Okey, begitulah kalau kita nak hitung sumbangan sektor kedua, sektor ketiga dan sektor seterusnya. Nanti kita akan hitung
Contohnya kita menggunakan kalkulator yang kita ada. Okay. 200 bahagi dengan 1100. 200 bahagi dengan 1100. Jadi kita dapat lebih kurang 18.18%, okay, sumbangan sektor pertama dalam nilai tambah pengeluaran kerusi ini. Okey. Okay, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kita berjumpa lagi dalam siri yang akan episod dan siri yang akan